Sebelum tu saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan tabung wakaf pembinaan Dewan Serbaguna Masjid Al-Hana, Kuala Langkawi. Jadi tuan-tuan bolehlah memberi sumbangan kepada petugas Masjid Al-Hana yang pakai baju t-shirt warna merah dan beg pun warna merah, ada tulis Al-Hana. Jadi sumbangan tuan-tuan untuk digunakan pembinaan Dewan Masjid kita ni. Jadi petugas pakai baju merah, karung pun baju warna merah, boleh kutip derma sekarang. Ni bukan tiket kuliah, tak bagi tak apa. Bagi Allah bagi dua perkara. Pertama, dapat pahala. Kedua, ampun dosa. Kalau Allah nak, Allah bagi 3 bonus yang sebut dalam hadis. Orang yang bersedekah, iaitulah cerah kubur, panjang umur, murah rezeki. Pernah ditanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, adakah orang kafir yang suka menderma dapat kelebihan juga? Jawab ulama, orang kafir yang menderma pun Tuhan akan beri kelebihan, murah rezeki, panjang umur. Nampak? Tapi lepas pada mati tak ada. Nak khabar sini, orang kafir yang sembah berhala, kalau kuat menderma, panjang umur, murah rezeki. Apatah kita hak beriman. Jadi kalau tak beri derma malam ini, tak ada masalah. Pasal sunat sahaja. Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Apa dia sunat? Siapa yang menderma malam ini dapat pahala, siapa tak derma tak berdosa pun. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada kelebihan. Mungkin kita derma malam ini RM10, Allah panjangkan umur kita akan datang, kita tak tahu. Mungkin kita derma malam ni RM5, rumah kita terlepas daripada kebakaran tahun depan. Mungkin kita derma malam ni RM10, anak kita selamat daripada mati lemah 10 tahun lagi. Itu semua kerja Allah. Mungkin kita derma RM100 malam ini, tahun depan kita kahwin seorang lagi. Yang tu orang upah marah. Jangan buat tidur. Takbir kuat sangat tadi. Bila derma buat tidur. Ni belah ni bagilah ni, cepat benar. Orang yang tak derma konon-konon selamat tu. Selamat ni tu. Rugi tak derma. Untuk masjid masjid dia umumlah sekarang berapa dapat. Ada orang dia kata gini, kutip-kutip derma ni saya dapat. Bongok lu. Dia pergi percaya pula tu. Kan Tuhan beri akal. Tanyalah AJK, duit tu pergi mana, kan? Boleh telefon dia, boleh apa. Janganlah jadi bodoh ikut orang nak tipu kita. Baik, sambil-sambil kita menderma, sambil bersedekah, sambil-sambil kita jawab soalan lah orang hantar ni. Tak payah hantar lagi dah, banyak lah. Dalam depan saya ni ada lebih kurang 800 soalan. Soalan yang pertama, hukum menyimpan duit pesaka ibu bapa tanpa bahagi pada adik-beradik lain. Baik. Ni bab harta berabuk ni. Harta mak ayah mati dah, ada duit lah katakan 10,000. Dia yang tukang pegang ni, dia tak mau bahagi-bahagikan dia. Dan kan waris ada. Pokoknya kalau sengaja buat gitu, haram. Berdosa besar kerana terlibat dengan harta orang lain. Adik-beradik kita dikira orang lain dalam bab harta. Ramai berlaku gini dalam bab harta. Dia tahan harta, tak boleh, kena bahagi hak orang. Jangan kata orang yang minta tu tamak. Dia minta hak dia, bukan tamak. Tamak ni hak orang lain, dia nak ke dia juga, tu baru tamak. Faham? Ada yang dah ada duit kat dia, dia buat senyap, duit ayah buat senyap, bila orang tak tahu, dia belanja. Dia kata berjaya pasal orang tak tahu. Dia buat belanja 8,000. Ingat, bila seleweng duit orang, dia kira makan haram. Makan haram, solat tidak akan diterima. Tu je. Belanja beres lah, tapi solat tak terima. Bila solat tak terima, haji, zakat semua ditolak belaka.
Ada orang dia buat senyap duit ayah 200,000 buat senyap. Orang lain tak tahu, dia tahu je. Dia buat senyap. Lah orang bagi benda lain. Duit tu terlepas. Oh, pergi haji dia. Pergi haji. Haji dia tidak mabrur, dia panggil haji mabrur namanya. Soalan seterusnya, bolehkah pakai telekung daripada selain daripada warna putih? Apakah hukum kalau pakai telekung warna-warna? Apakah hukum akad nikah masa seorang perempuan hamil? Sah ke tak? Adakah pasangan tersebut dinikahkan semula lepas melahirkan? Apa hukum sekiranya tidak dinikahkan semula daripada hamba yang muskil? Baik. Dia kata orang perempuan ni pakai telekung dalam buat semayang. Apakah hukum orang perempuan semayang pakai telekung lain pada warna putih? Baik, kita nak tahu hukumnya gini. Apakah hukum pakai telekung warna putih? Baru kita tahu. Ulama kata sunat pakai warna putih. Kerana hadis kata ilbasu min siyabikumul bayat. Ndaklah kamu pakai pakaian kamu yang warna putih. Maksudnya wajib ke sunat? Sunat sahaja. Jadi orang perempuan nak semayang sunat pakai telekung putih. Dan kalau dia pakai warna lain tak berdosa. Dan kalau dia pakai warna lain sah ke tak? Sah semayangnya. Kerana warna telekung, warna baju tak termasuk dalam syarat sah semayang. Faham? Syarat sah semayang tutup aurat. Jadi kalau pakai telekung, pakai tudung putih, sah tak semayang? Sah semayang. Tudung hitam, sah juga. Merah, sah juga. Faham? Tapi kebanyakan kita ni orang perempuan kalau semayang telekung putih. Ingat, baguslah tu orang perempuan. Tapi ingat, mu pakai putih bukan syarat. Mu pakai putih tu bukan wajib. Mu pakai putih tu bukan satu perkara yang dimestikan. Nak pakai color lain boleh. Afdal pakai putih. Mana orang perempuan dia pergi pejabat tak bawa telekung, dia ada tudung merah, sah semayang. Dia ada baju kurung ada bunga-bunga, sah juga semayang. Atau pakai tudung merah, baju kurung putih, kain merah, selendang merah, sah juga semayang. Lambat pikak tu. Faham? Semuanya sah semayang. Syarat suci daripada hadas, suci daripada najis. Ada mana ni menghadap kiblat, tutup aurat, sah. Ni pakai kopiah saja gini, tak pakai serban. Soalan. Pakai kopiah saja, tak pakai serban, sah tak semayang? Awak mana sah kopiah saja, seluar tak pakai? Hang kena dah. Hang jangan buat pakai kopiah saja. Aku tak boleh bayang. Allah. Ada pula semayang pakai kopiah saja. Sujud balik awal. Aduh lah. Lelah lah yang pokok ni. Jadi tak ada masalah orang perempuan. Tulang-tulang pergi jalan-jalan pakai baju kurung, ada bunga-bunga, kain bunga-bunga, nak semayang, silakan. Cuma jaga masa kita ni, kalau jenis yang ni lengan gini, faham tak? Baju kurung ni bila dia akad Allah, lengan ni jatuh, ni nampak aurat dalam semayang, tak sah. Jadi kalau dia jenis kacing gini, sah. Baju bunga, baju kotak, baju coat, track suit boleh lah ke? Baju aerobik pun boleh. Faham? Takut baju kurung ni jatuh ni tak sah. Jadi ikat getah. Yang jenis tak bawa baju semayang, faham tak? Ikat getah sini. Atau ikat tali, stapler pun tak apa, keletak sini. Faham? Ada lain ni kan baju puang kan, dia jenis jubah besar gitu. Bila dia akan Allah, jatuh sini. Sebab tu kalau molek pakai sarung lengan. Tak, sarung lengan. Tu pergi bandar, pergi beli kedai tu, jalan gini okeylah baju kurung. Dia nak ambil barang ini, turun tak ni? Nampak lengan tak? Haram.
Ni pakai ni. Hak sarung lengan ada tulis Yamaha. Faham? Baik, dia kata apa hukum akad nikah semasa seorang perempuan itu hamil? Adakah sah kena nikah semula lepas beranak? Dengar molek-molek. Lepas tu faham molek-molek. Bila faham, boleh kita share dengan orang lain. Bila faham, boleh kita tegur orang lain. Bila faham, orang lain tanya, kita boleh jawab. Bila faham, orang salah, kita boleh betulkan. Dengan syarat dengar molek-molek, biar faham. Masalah kahwin dengan pengantin perempuan yang sedang mengandung daripada anak luar nikah. Ingat kalau mengandung bini orang tak sah. Tu bini orang, ni bukan bini orang, tapi sedang mengandung. Tak kira mengandung berapa hari, berapa bulan. Mengandung zina, faham tak ke? Hukum kita bernikah dengan perempuan yang sedang hamil zina, ada dua pendapat ulama daripada 4 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki, tidak sah nikah dengan pengantin yang sedang mengandung zina. Faham? Mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, sah kahwin dengan perempuan yang sedang mengandung anak zina. Nak settle, duk baloh ngat dia ni. Jadi kita faham benda ni khilafiyah, benda ni tidak sepakat. Jadi soalan dia kita jawab sah. Yang kata tidak sah, pandangan ulama fiqh, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Yang kata sah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kata sah. Cuma mazhab Hanafi kata sah nikah saja, tak boleh setubuh. Boleh setubuh selepas melahirkan anak. Dalam mazhab Syafi'i sah nikah dan boleh setubuh. Faham lagi tak? Faham tak apa? Takut Johor, faham Johor. Bagaimana nak buat dengan solat yang lama-lama dulu setelah dia bertaubat nasuha? Solat dulu-dulu, sekarang taubat nasuha, lepas tu solat dulu-dulu. Mana soalan dia? Dah mu solat dah dulu, solat dah. Dia kata bagaimana nak buat dengan solat dulu-dulu bila sudah taubat nasuha? Jawabnya, siapa yang sudah taubat nasuha tak perlu ulang balik solat dulu-dulu. Soalan dia kena gini, kalau kita sudah taubat nasuha, dulu tak solat, kena solat balik. Tu baru soalan. Nak soal pun tak pandai. Tak apalah, kawan-kawan tanya. Kita jawab ni, sepakat ulama 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, wajib kena buat solat yang kita tinggal dulu tak buat. Mau nak mari Facebook ke apa ke, 4 mazhab wajib kena buat. Dan nak buat mana? Buat macam biasa. Tidak ada waktu yang dilarang kerana bayar hutang. Yang tak bolehnya kita nak buat yang tunai, baru ikut waktu. Subuh kena buat waktu subuh, zuhur waktu zuhur, maghrib waktu maghrib. Nak bayar hutang tak ada masalah, anytime, any place, anywhere. Tak masuk lagi waktu zuhur, kita nak sembahyang zuhur, boleh tak? Tak boleh, tak masuk lagi. Tapi kalau kita nak qada, boleh. Nak tunai tak boleh, nak bayar hutang boleh, tidak dilarang. Macam orang nak pinjam duit kita, nak pinjam duit kena tengok waktu. Tak kena waktu, kita tak bagi pinjam. Malam Jumaat pukul 1 malam dia pergi rumah Tok Imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tok Imam baru mukaddimah.
Malam Jumaat pukul 1. Assalamualaikum. Memang kata kawak mana pula mai. Nampak? Kacau sungguh. Aku baru boleh balik rumah bini aku malam ni. Nampak? Siapa? Tok Bilal lah kawan hang. Nak apa ni turun ni pukul 1 malam ni, nak apa ni? Ni bagi aku pinjam 24,000 boleh? Tok Imam kata apa ni tengah-tengah malam menyandit. Tak ada duit. Sebab apa? Tak kena dengan waktu dia mari. Tengah malam nak 24,000 nak pakai duit. Siapa nak bagi? Kawan pula baru mukaddimah. Tak kena dengan waktu dia, tak bagi. Tapi kalau bayar hutang tak ada masalah. Marilah pukul 4 pagi pun orang tak marah. Pukul 4 pagi dia pergi rumah tu. Waalaikumsalam. Siapa pula tengah pukul 4 pagi ni, aku tak reti ni. Jenis lagu mana manusia pukul 4 pagi ni. Buat senyap. Saya buka, tak tahu siapa. Waalaikum. Ni lala katuk rumah. Go. Jolok zing. Lalai berkata, siapa ni? Apa ni nak pagi-pagi buta ni? Ayam pun tak bangun lagi. Kata saya lah Pak Mat, orang kampung. Dan nak apa-apa, tak boleh main esok lah. Tak ada adab kan main rumah orang pukul 4 pagi. Aku dah baru tidur sana ni. Esok nak bangun subuh jadi imam. Tak lagu ni dulu pinjam duit 450,000 ni nak mari bayar. Naik. Tak? Orang marah tak? Tak, naik. Nanti duduk kita buat ayang tu. Nampak? Kalau nak bayar hutang orang tak marah dah. Marilah pukul berapa pun. Nampak? Postpone jimat. Faham? Pakai serban sunnah Nabi, tapi ada orang kata nak pakai serban kena ada ijazah. Adakah tidak dapat pahala kalau pakai serban tak ada ijazah? Allahu Rabbi. Tu kata baktulah rojok ulama. Senang, jangan rojok kawan-kawan. Faham? Disebut dalam Kitabul Libas, disebut dalam kitab fatwa tentang imamah, tentang serban. Ulama kata Nabi pakai 2 atas kepala dia. Kalau di rumah kadang-kadang Nabi tak tutup apa, tapi Nabi kalau keluar Nabi pakai kolang suah dan imamah. Kolang suah ni kopiah, dan yang kedua serban. Orang tanya pula apa benda Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, kalau kita pakai serban, kalau kita nak dapat pahala, dia kata nak keluar pada khilaf ulama, kita niat ikut sunnah, dapat pahalanya. Jadi dia tak kata pula kena ada ijazah dan kena ada diploma, degree pula dah. Faham tak? Sebab tu benda-benda gini walaupun ada dipanggil tertib adab dengan guru, nak guru ambil beri kepada kita cara memakai serban, tapi jangan jadikan dia sebagai syariat. Jangan kita memandang-mandang buat hukum kerana ada ijazah baru dapat pahala sunnah Nabi. Jangan. Ini sudah menambah-nambah yang tidak dibenarkan oleh ulama. Tak ada kira siapa-siapa mu'allah ke apa, ambil kain serban pakai atas kepala, niat ikut sunnah, dapat pahala. Faham? Niat pakai kopiah ikut sunnah, dapat pahala. Dah tu pakai sokok pun kalau niat menutup kepala dapat pahala. Cuma pahala yang lebih baik ialah banyak pahala sunnah. Ada orang yang dia kata kita berzikir lepas semayang ni di masjid kurang pahala. Pasal apa kurang pahala? Tak ada ijazah pula dah. Jadi memandai-mandai inilah yang ulama-ulama marah sangat. Ada kata tak ada sanad pula kita punya wirid pula dah. Tarikat tu comel, tapi mari yang tak comel jadi tak comel. Faham? Tarikat supaya kita ni semakin rasa kita semakin kurang. Ni tak bila kita bertarikat kita berasa orang lain kurang, kita lebih. Faham? Itu tarikat syaitan.
Tasawuf makin belajar makin rasa kita yang tak betul. Nah, ni dak makin belajar makin berasa orang lain tak betul. Tu tasawuf kepala hontak. Faham tak? Tok Imam tak bagi ustaz kuliah dan khutbah Jumaat. Tengok kadang-kadang dia ada peraturan. Peraturan tadi dak dibuat supaya jangan sembarangan orang menyampaikan kuliah. Jangan sembarangan orang menyampaikan hukum hakam, sama ada dalam kuliah atau dalam khutbah. Pernah berlaku zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah. Mereka ni cek di masjid. Kerana di masjid ada halakah-halakah. Ada orang yang mengajar. Zaman sahabat. Ada orang mengajar zaman tabi'in. Jadi Sayyidina Umar pernah menghalau beberapa orang yang mengajar kerana dia dengar tak betul. Dan yang betul dibenarkan. Jadi zaman sekarang dibuat katakan tauliah dan sebagainya. Tauliah ni bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah. Tetapi dibenarkan oleh syarak kalau tujuannya baik. Contoh tujuan yang baik, buat tauliah supaya tidak orang yang ajaran sesat mengajar. Betul tak? Cuma yang tak betulnya tauliah ini disalah gunakan. Nak beri kepada orang yang dia suka saja. Ni sudah salah. Faham? Jadi Tok Imam tak ada kuasa sebenarnya. Mereka kerja. Kalau masjid tu masjid bawah pentadbiran pejabat. Kalau masjid sendiri tak ada masalah. Bila kerja adalah arahan-arahan dan seumpamanya. Jadi kalau Tok Imam tak bagi, kita nak juga kadang-kadang kita marah Tok Imam. Yang sebenarnya Tok Imam itu terikat. Jadi bukan Tok Imam yang salah. Ini arahan daripada atasan. Atasan yang salah. Kalau seorang ulama yang berwibawa. Cuma Tok Imam dia takutlah. Dia bekerja makan gaji. Tapi yang tak betulnya kalau pihak atasan tak ada masalah. Imam ngada-ngada. Yang tak bagi. Kalau imam gitu, ikat, buang dalam kolah. Faham tak? Apa hukum Tok Imam semayang tengok Quran masa semayang fardu dan semayang sunat tarawih? Haram, makruh atau harus? Sekian. Terima kasih. Ulama dalam zaman Nabi SAW tak berlaku masalah ni kerana Quran belum lagi dibukukan. Quran ini jadi buku itu zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Faham? Jadi tak ada hadis-hadis yang berlaku masalah ni. Ulama pun berfatwa. Banyak fatwa kita tengok daripada mufti-mufti seluruh dunia. Akhirnya kita buat khulasah, iaitulah makruh kalau semayang fardu baca di Quran, di mushaf. Dan dia pun lain pada semayang fardu harus. Ni ramai beri pendapat. Tok Imam semayang maghrib tapi tengok Quran. Pasal Tok Imam tu tak ingat Fatihah. Faham tak? Makruh. Lain pada semayang fardu harus. Bak dulu balah-balah berkelahi dulu. Ni kata tak boleh, ni kata boleh. Dua-dua tak mengaji belaka. Dia nak gaduh ke? Ngaji tak nak. Baik. Semayang sunat boleh. Boleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata kalau kita nak buka Quran tu, kita jadi imam. Semayang tarawih, dia baca Quran satu juzuk satu malam. Habis satu mula, dia nak buka. Jangan bergerak 3 kali berturut-turut masa buka mushaf. Jadi bila tukar muka surat, perlahan saja buka. Tak batal semayang. Pasal ni dikira sekali. Bermaksudnya benda ini ada. Tak? Maksudnya berlaku di sisi ulama. Jadi boleh buka. Jangan mana muka surat. Tak. Balik awal atau imam itu. Dah kira bodoh. Tolong huraikan masalah kiblat. Arah kiblat telah pun ditetapkan atau telah disahkan oleh Jabatan Mufti. Masih ada segelintir yang pegang dengan pedoman sendiri atau pedoman orang dulu-dulu. Ini sering menimbulkan pertikaian. Bimbang kerana perkara ini bukan perkara yang main-main. Ia membuat pada sah atau tidak semayang tersebut. Balah bak kiblat lah pula. Habis semua benda nak balah. Baik.
Masalah kiblat ni dia ada dua jenis. Yang pertama, kita boleh nampak Kaabah. Yang kedua, tak nampak Kaabah. Baik, kita di Langkawi ni masuk kategori nampak Kaabah ke tak nampak? Tak nampak, melainkan dalam gambar. Faham tak? Baik. Bila kita tengok arah kiblat tak nampak, maka dia pergi kepada ijtihad. Faham? Kerana tak boleh nampak. Ijtihad sama ada tengok kedudukan matahari, tengok kedudukan angin, kadang-kadang kedudukan bintang, kadang-kadang dengan tengok bulan, kadang-kadang dengan tengok apa benda ni, kompas yang dibenarkan. Bukan semua kompas. Kalau kita beli sejadah, lepas tu ada kompas hadiah RM2 hadiah, tu tak boleh tu. Faham? Dia musi ketang dia panggil. Jadi kalau ijtihad bolehlah salah sedikit, kerana bukan nampak. Kalau nampak tak boleh salah. Contohnya depan kita Kaabah, kita semayang dalam Masjidil Haram, tapi kita punya badan keluar sikit daripada kena bangunan, tak sah. Semua orang yang nampak wajib badan straight ke bangunan. Yang tak nampak dimaaf sedikit. Contohnya di Langkawi ni, katakan ni straight ni lah. Jadi kalau masjid di Kuah straight gini, masjid di lagi gini sikit, masjid di nu kat pelabuhan tu gini pula sikit, semua sah belaka. Kerana itu adalah ijtihad belaka. Faham? Yang tak bolehnya masjid sini gini, masjid depan tu gitu, masjid tu gini pula. Nampak? Balik awal belaka tu. Baik, bila kita sudah ukur masjid kita ini menghadap sinilah, ada pula orang kata tidak betul. Baik, boleh tak dia kata gitu? Boleh, tetapi mesti datangkan yang betul. Yang betul tu lagu mana? Mesti dengan ilmu tadi. Tak boleh dia hanya kata sini betul, tak boleh pakai. Dalam kitab fiqh mana pun tak boleh tunjuk dengan tangan saja, pasal tak nampak. Dia mesti buat mari kompas dia, dia mesti buat mari arah matahari, darjah altitude dia, dak matlak dia, kena ukur, tunjuk, buktikan salah di sini, baru kita boleh dengar. Belum tentu boleh pakai. Jadi kalau dakwa saja salah, mana yang betul tak tahu, mana yang betul sini saja tak boleh, tunjuk tangan tak pakai. Dia kena buat mari kompas, buat mari ulama, buat mari orang yang mahir tentang kiblat, mengatakan, menunjukkan, membuktikan kiblat sekarang tidak betul. Bila kita yakin dengan arah dia, maka baru kita wajib ikut dia. Tapi kalau dia buat mari hak dia, kita tidak yakin, kita tak wajib ikut dia. Tak ada masalah. Pasal dua-dua ijtihad belaka. Faham? Al-ijtihadu la yunqidu ijtihada. Pandangan dia tak boleh membatalkan pandangan kita, pandangan kita tak boleh membatalkan pandangan dia. Kerana dua-dua ada sandaran bagi ijtihad masing-masing. Tapi ijtihad bukan dengan cakap kosong. Jangan balah bab ni. Senang saja. Dia kata tak betul, wak mari kopah, wak mari pakar, biar selesai selalu. Wak mari kopah, betul dah juga, dia kata tak juga, lepuk muka dengan kopah tu. Ayah saya sudah meninggal, bagaimana cara membayar fidyah bagi pihak ayah saya? Jawabnya, kalau meninggalkan harta, wajib guna harta ayah tadi untuk bayar fidyah. Kalau tak ada tinggal harta seseng pun, sunat waris-waris tolong bayarkan. Lagu mana? Contoh, baru ni puasa ayah sakit, faham tak? Tak puasa 1 hari, maka sekarang kita ingat ayah mati dah, wajib kena bayar secupak beras, beri pada orang miskin. Kalau 10 hari 10 cupak. Dah kira sekarang ada tak cupak di kedai-kedai? Tak ada dah, pakai kilo senang. 1 kilo lebih banyak dari secupak. Kita timbang dah 5 jenis beras. Ada beras yang 750 gram, ada beras 560 gram, ada beras 700 gram. Yang paling banyak lebih kurang 750 gram sampai 800 gram sahaja. Dan tak sampai sekilo, maka kita ambil 1 hari 1 kilo. Kalau 3 riyal lah. Niat bayar kafarah. Fidyah, bukan kafarah, fidyah ayah kita yang meninggal. Soalan seterusnya,
Apa pendapat Ustaz tentang salji yang turun di Mesir? Adakah berkaitan dengan hari kiamat? Jawabnya orang duduk balah dia kata kiamat ni nak berlaku dah pasal salji turun di Mesir. Jawabnya salji turun di Mesir bukan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat telah keluar lama dah. Dia ada tanda awal, tanda akhir. Dia ada alamatul sughra, alamatul kubra. Tanda-tanda awal yang pertama sekali lahir Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Betul tak? Kemudian tanda-tanda yang kecil-kecil lagi, banyak bangunan tinggi. Ini banyak tak bangunan tinggi? Banyak. Orang perempuan ramai dari laki-laki. Ini betul tak? Pergi kat universiti perempuan 70%. Dulu naik bas sekolah, kita laki-laki je 30 orang, perempuan 10 orang. Diam je. Ini bas perempuan 40, laki 3 orang duduk belakang. Perempuan 30 orang naik bas. Duduk siap kat tangga pula, kaki duduk atas angin separuh. Suami takut isteri. Ramai tak ni? Ramai. Betul tak? Ketua polis negara tak berani kahwin seorang lagi. Faham tak? Betul tak? Dah takut ke dia? Tak? Orang lelaki takut bini, takut nak kahwin seorang lagi. Penceramah tak berani. Oh, naik ceramah jangan. Takbir. Takbir. Seorang je. Jangan main, dia bisa orang perempuan hebat. Ayah anda tak berani. Kita makan dengan ayah anda sekali, ayah anda pergi dah. Body ni gini. Ni lengang. Tak. Kita siapa tengok, oh lengang besar-besarnya. Ayah anda lengang. Macam bodybuilder, lengang. Saya kata, Allah, ada juga orang body macam aku. Ni gelang, ada gelang koka. Gelang koka, kita dah ketiga koka, kenal lah koka besar-besar bolagah ni. Faham tak? Koka kayu aku boho. Faham tak? Cerita mani laut ada belaka ni. Kayu tah, tokak ali, keting ali, penuh ni. Gitu. Sila Ustaz, duduk. Naik melegoh atas ni. Belakang tu bodyguard ayah anda. Ayah anda tanya saya, apa khabar Ustaz? Orang rumah semua sihat? Sihat. Orang rumah ayah anda? Sihat, alhamdulillah. Dah bila ayah anda nak tambah siapa lagi? Ada. Body je besar. Tu berlaku dah. Zakat tidak dibahagikan dengan betul. Berlaku lagi sekarang. Berlaku tu tanda-tanda. Tapi bila turun salji tak payah katalah. Cuma dunia ini sudah penghujung. Jangan kata seminggu lagi kiamat tu salji turun di Mesir. Jangan pandang-pandangnya. Kiamatnya alam ghaib. Ghaib ni kena nas, kena Quran hadis. Quran dan hadis sudah siap menceritakan kepada kita. Akan tu keluar Imam Mahdi memimpin semua mujahidin seluruh dunia berperang mengalahkan Israel. Tak? Kemudian turun Dajjal menyesatkan orang. Turun Nabi Isa. Tu tanda-tanda dia. Yang ni boleh jadi saja. Allah Maha mengetahui. Cuma dunia ini sudah tua. Yang pelik-pelik, tepat panas turun salji, tepat salji jadi panas. Memang pasal dia orang tua. Kalau kereta kita masa baru beli semua molek. Tapi kalau dah lama dah, first time beli Proton Saga, meja bipong. Kenal tak Proton Saga meja bipong? Dr. Mahdiak. Kenapa? Rasmi mula-mula dulu tahun 85. Faham tak? Belakang tu bonet straight tau. Letak net boleh main pingpong. Belakang. Tak? Tahun 85 tu molek tapi ni molek tak? Berat nanang dah. Jalan sengit. Buka signal nyala wiper. Tak? Gitu lah. Tu orang tua tu. Bang. Ni dunia tua gitu lah. Tepat dah turun salji. Macam-macam pelik-pelik berlaku. Tak banjir jadi banjir, tepat kemarau jadi banjir, tepat banjir jadi kemarau, macam-macam. Pelik-pelik. Beli kapal selam dah boleh tenggelam, macam-macam biasa.
Ada seorang laki-laki dia ada anak tapi belum berkhatan. Apa hukum laki-laki belum berkhatan? Kerana masa luka yang tidak boleh berhenti. Baik, dia ni belum berkhatan tapi dia ada anak dah. Faham? Tak masuk jawi lagi. Ke panggil benda sini. Orang Terengganu panggil sunat. Sini jawi. Tak jawi lagi 2 dah, 35 dah. Omong. Faham? Pasal apa dia tak berjawi? Pasal doktor kata dia kalau luka keluar darah tak berhenti, maka dia maaf pada syarak. Faham? Dia bukan kata Islam ni agama yang maknanya keras, tak. Dia cukup sesuai dengan manusia. Nabi kata salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida. Semayang berdiri, tak larat berdiri, boleh semayang duduk. Lepas tu ulama' kata siapa yang kalau dia bersunat, kalau jawi darah akan memancuk banyak, boleh mudarat nyawa, maka digugurkan kewajipan bersunat. Faham? Apa hukum mendedah arak pakai ketat di khalayak ramai? Baik, kita ni laki-laki perempuan ada aurat dengan orang-orang tertentu dan dengan orang tertentu juga tak ada aurat. Cuma kita nak faham benda mana aurat. Aurat bahasa Arab ain waw ra ta marbutah, aurah. Kita panggil aurat. Baik, apa maknanya? Anggota badan yang wajib kita tutup daripada orang yang haram melihatnya. Itu mana aurat. Jadi keluar dengan anggota badan, kalau bukan anggota badan bukan aurat. Contohnya kopiah bukan aurat, baju bukan aurat, stoking bukan aurat. Kemudian pula yang wajib ditutup, kalau tak wajib tutup bukan aurat. Macam kita orang lelaki, bukan aurat ni, lengan-lengan ni bukan aurat, maka tak wajib tutup. Orang perempuan lengan-lengan ni aurat, wajib tutup. Kemudian pula daripada orang melihat. Orang tu kalau bukan orang tak haram kita tunjuk. Contohnya binatang, kita buka aurat, tak panggil buka aurat depan binatang, kerana kita dengan binatang tidak ada aurat. Kerana makna tarikh aurat tidak berfungsi melainkan dengan depan orang yang haram melihat. Faham? Dia masuklah kandang kambing, dia keke. Faham? Dia masuklah kandang kambing, ada 15 ekor kambing. Kambing pun tengok dia pun akak kain gitu. Faham tak? Underwear tak pakai akak gitu. Kambing pun tengok. Tak kambing. Berdosa tak? Tak lah, pasal kambing tak haram tengok. Pasal tu bukan aurat dia kalau banding dengan kambing. Faham? Dia nak pergi kecing, masuk dalam tandah, cicak pun keluar, cicak tengok. Faham tak? Dia pun kacing balik, zip tutup balik. Faham tak? Apa? Haram, cicak tengok. Maka orang laki-laki makruh pakaian ketat di khalayak ramai, dan orang perempuan haram. Kenapa gitu? Kerana body perempuan ini dia boleh menaikkan syahwat. Faham tak? Body perempuan, tak usah kata pegang, kita tengok saja sudah syahwat. Syahwat tu bahasa kita. Kalau Terengganu dia panggil ra. Sini panggil benda? Sting. Oh. Nampak? Bab perempuan dia bahaya. Allah jadikan bentuk perempuan tak sama. Kelebihan laki-laki Tuhan beri kekuatan tubuh badan dia. Boleh buat macam-macam, boleh jadi dirabah lori, boleh akak berah, boleh jadi itu, boleh jadi ni, boleh pikul besi, boleh akak mozek, tu tak? Allah jadi perempuan jenis tak boleh pikul, jenis tak larat, jenis dorok cetong, tapi bodinya mengancam kalbu. Laki-laki kalau tengok perempuan mesti akan terasa. Orang sekarang Langkawi panggil dia sting. Nampak? Nama benda ni, wacik-wacik ni, baju hijau Melayu hijau. Nama apa? Gamat. Apa? Kamal. Wacik Kamal. Kalau sekarang ni tengok perempuan rasa sting tau. Ni soalan sungguh ni. Nak tahu. Kalau tak sting makna mati pucuk. Ada
Ada rasa tak tengok? Ada? Ada? Ada. Tu. Batu tak boleh pakai perempuan. Maka Allah lebih tahu, dia yang cipta kita. Zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa. Jenis laki-laki tu hang buat, hatinya akan rasa seronok bila tengok perempuan. Dan ada nama dia ni, ada dengung. Kalau tengok perempuan, ada rasa tak? Ada? Rasa? Ada. Tu tua dah tu. Pahala. Rasa lagi. Hak muda-muda tak tahu. Sebab tu perempuan jangan pakai gitu. Tak boleh. Nak pakai ketat-ketat boleh, tak ada orang. Boleh. Bahkan dalam kitab, kalau tak ada orang di luar rumah, kita boleh telanjang, makruh. Rumah dia tak ada orang, kampung dia seorang dia duduk. Dia pun mesin rumput, telanjang mesin. Tapi jangan bagi merecik batu nampak? Itu masalah perempuan ni, dia nak seksi supaya pasal jenis perempuan dia nak orang kata dia cantik, walaupun orang tak kata. Tapi dia nak orang kata dia cantik. Tengok perempuan tu daripada muda sampai ketua duk bermakeup, duk comel diri dia. Berapa ribu dia habis. Tengok bini kita lah, macam-macam alat beli untuk muka saja. Dari zaman dia sekolah sampai zaman jadi bini kita, sampai zaman beranak ni, anak dia sama besar dengan mak dah pula. Make up lagi. Ada tak pernah mari orang di rumah kita, rombongan dengan 2 buah bah, mari kata kami sepakat 2 buah bah, bini awak cantik. Ada? Tapi jenis perempuan dia nak kelihatan cantik. Jadi tak payahlah sampai Tuhan marah. Pakai longgar-longgar di luar rumah. Nak pakai ketat di dalam rumah untuk suami kita. Tak ada suami lagi, sabar dulu. Kerana seksi untuk suami. Untuk orang awam ialah biasa-biasa saja. Sebab kalau bila kita pandai, kita tahu hukum syarak, nak kita cantik, menarik, menawan dan seksi di depan suami saja. Kalau perempuan amal ni, suami dia tak akan bermain lama di luar rumah. Ni dak beli rumah kembang gantung. Nak keluar rumah baju lawa-lawa. Nak pergi pejabat mulut merah menyala macam anak anjing, lomba gitu. Duduk depan suami mulut macam mulut tikus. Dah macam mana? Nak seksi di rumah. Tunjuk keseksian kita untuk suami saja. Atau mesej bang pukul berapa balik rumah? Pukul 6.30. Pukul 6 tu kita koyak kain. Koyak. Faham tak? Belah daripada bawah sampai tiup belah. Untuk suami kita haram tak? Tak haram. Faham? Orang yang ada masalah suami selalu keluar rumah malam-malam, senang nak bagi tambah bagi dia keluar rumah. Boleh buat lalu malam ni. Dan suami nak keluar tu, dia pergi duduk dapur. Tak payah duduk dalam bilik tak payah duduk atas katil, duduk dapur. Dia tahu suami dia nak lalu kot dapur, dia pergi goreng ikan kering. Pakai apron saja. Yang lain tak pakai. Faham? Apron saja depan tak payah goda suami. Buat gitu. Suami lalu nak keluar tengok. Memang tak keluar malam tu. Tak keluar. Betul tak? Memang terkejut. Tak usah kata yang muda, tua pun tak akan keluar. Dia menggoda kalbu. Tok Imam mana tu nak pergi tahlil, orang panggil. Nak pergi tahlil, orang minta tolong tahlil. Selalu memang keluar tahlil, lepas tu sembang kat masjid pukul 1 malam baru balik. Bini buat gitu. Goreng-goreng ikan, Tok Imam nak keluar, ambil tasbih, ambil serban, lilit-lilit, ambil selendang ya hanana botol bau. Lalu kot dapur, tengok bini duduk goreng. Bini tu ada umur 65.
Tapi belakang kosong. Faham tak? Tok Imam lalu. Nampak? Memang tak pergi tahlil. Tok Imam kata, halo. Ini Tok Bilal dah berhang boleh ganti tahlil mana ni? Aku tak sedap badan lah. Kata, tak pi. Saya tahlil kat rumah. Tahlil kat rumah. Faham? Tu cara dia. Brunei boleh laksana hudud. Kenapa kita tak boleh? Dah tuduh kata Malaysia boleh. Jadi kita tunjukkanlah kita ni Malaysia boleh. Faham? Kita pergi di kedai. Pergi kedai nak beli baju. Macam-macam warna baju ada. Ada warna kuning, ada warna koko, ada warna pink, ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna kelabu, ada warna putih. Kita beli warna kuning. Sedangkan warna putih tu lawa lagi. Dan kita mampu. Kenapa kita tak beli warna putih? Kita pergi beli warna kuning. Sebab kita tak suka yang warna putih. Maka kita belilah yang warna kuning. Brunei dia suka baju warna putih, dia beli yang putih. Jadi bila kita tak suka kepada hudud tu sendiri, macam mana kita nak buat hudud? Betul tak? Kita tak suka kepada agama hakikatnya. Jadi kita tak akan buat benda tu. Sebab itulah bila berlaku macam-macam jenayah di dalam negara, tidak dinafikan pemimpin-pemimpin negara bermesyuarat untuk mengatasi jenayah. Macam-macam akta dibuat, semakin ketat, hukuman semakin berat. Betul tak? Kerana untuk mencegah jenayah. Tetapi semuanya tidak akan melaksanakan hukum Islam. Cegah, hukum akan ditambah, tapi kepada Islam no. Betul tak? Sebab Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada dinding, ada hijab, ada penyakit, iaitu sekular. Ada virus sekular dalam hati. Penyakit ada. Allah tambah lagi sakit nifak mereka itu, mereka tidak akan balik kepada Islam melainkan jika Allah menghendaki. Batulah ulama berpuluh-puluh tahun telah memberi nasihat. Dan macam-macam keluar pula jawapan-jawapan yang menyebabkan kita rasa yakin mereka ni memang tak suka kepada hukum Allah. Sehingga keluar berpuluh-puluh ucapan. Hudud ketinggalan zaman, hudud patut letak dalam muzium, hudud tidak canggih, hudud tak boleh laksana, hudud tidak sesuai, macam-macam. Sedangkan Allah kata tilka hududullah, ini hudud bukan milik tok guru, ini hudud Allah. Siapa yang tolak, dia tolak Allah. Siapa yang tolak Allah, Allah tak terima dia di akhirat nanti. Sebab tu jangan berhenti nasihat kerajaan, nasihat raja, nasihat pemerintah. Jangan putus asa. Teruskan nasihat supaya mereka ini melaksanakan hudud. Jangan takut nak nasihat, jangan segan. Akhir sekali kalau kita tak nasihat, raja-raja kerajaan pun akan marah kita. Kenapa kita tak nasihat? Teruskan kita berdakwah, teruskan kita suruh, teruskan tegur. Jangan bimbang. Kerana afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Atau kama qala, sebaik-baik perjuangan berani berkata benar di hadapan kerajaan yang zalim atau tidak tu. Jadi alhamdulillah, Brunei sudah ada rasa takut kepada Allah dalam pemerintahannya. Maka kita harap-harap kerajaan yang ada sekarang nak juga ada rasa takut kepada Allah sebelum terlambat. Sebab Allah akan tanya bukan saja pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Singapura yang bukan Islam. Allah akan tanya kenapa tidak laksanakan hukum potong tangan pencuri di dalam Singapura. Allah akan tanya Presiden Barack Obama, kenapa kamu tidak rotan penzina? Dia akan ditanya dan dia akan diseksa kerana tidak mengamalkan hudud di atas muka bumi. Kerana hudud bukan untuk negara Islam tapi untuk seluruh umat manusia. Soalan seterusnya,
Boleh 5 minit lagi? Kita ada masa 7 minit 19 saat lagi. Baik. Solat atas bot yang kiblat tidak tepat, perlukah kita qada sampai di darat? Baik. Kita semayang atas bot, kiblat kita betul tak? Tak tahu betul tak betul, tak boleh semayang. Tetapi kita kena anggarkan dulu. Saya rasa berat-berat belah ni lah, kita pun semayang. Lepas semayang tak betul pula, tak payah qada. Maksudnya anggaran belaka. Yang kena qada, kita semayang di tempat yang ada arah kiblat, tapi kita cuai, kita semayang salah, kena qada. Berarti tengah malam masjid ni orang tutup dah masjid pukul 12 malam, dia semayang kat luar tu, bang, semayang arah nu. Nampak tak? Tiba-tiba orang tegur, terbalik, wajib kena ikut hak betul. Tapi di tempat yang tak ada arah kiblat, tak ada masjid, semua kena ijtihad, tersalah tak payah qada. Faham? Macam kita bot tu pusing, kita semayang tengah-tengah semayang, bot kita pun ni kiblat, bot kita pusing gini, kita wajib kena gerak. Betul balik. Faham? Tapi kalau banyak pusing, tak wajib gerak dah. Pusing ni pula, pusing ni pula. Dah jadi semayang. Faham? Jadi siapa? Soalan seterusnya, kalau yang kita kerja kapal, ambil masa pelayaran bulan-bulan, macam mana kita nak solat Jumaat? Jawabnya tak ada lah solat Jumaat. Apa susahnya? Faham? Yang wajib solat Jumaat ni di negeri yang ada masjid buat Jumaat. Kalau kita duduk atas darat pun, kalau tak ada tempat buat Jumaat, wajib tak solat Jumaat? Tak wajib. Jangan nak lebih-lebih pula dari ulama. Faham? Yang tak betulnya ada kita duduk di masjid, tak buat Jumaat. Lalu depan masjid, tak berhenti Jumaat. Tapi kalau lalu bukan depan masjid, ataupun kita musafir, tak ada Jumaat. Tak usah kata dalam laut. Tak wajib Jumaat. Orang yang duduk kerja di laut, dalam laut atau atas laut. Soalan seterusnya, pukul berapa masuk tepatnya waktu isyak? Isyak tu lah. Jawabnya tidak ada pukul. Tetapi selepas hilang warna merah di kaki langit sebelah jatuh. Dia tak ada pukul. Lepas tu kadang-kadang dia berubah. Kadang pukul 8, kadang 8 suku, kadang 8.30, kadang 8.45. Dia pusing balik. Lepas tu dia pakai takwim. Takwim kita tu ditulis oleh ahli falak setahun. Dia akan lari 3 minit, 2 minit. Dimaafkan pada syarak. Kadang-kadang lari 3 minit, kadang-kadang 2 minit. Takwim, sebab dia tak tulis hari-hari. Jadi maaf pada syarak. Kadang-kadang kita ada takwim jabat agama. Isyak 8.15. Takwim Maidin Mall Isyak 8.16. Takwim apa benda ni kerajaan negeri pula. Isyak 8.14. Semua sah belaka. Yang tak bolehnya jauh sangat. Ada satu lagi takwim Isyak 7.10. Tu balik awal. Faham tak? Kain tudung kepala orang perempuan jenis apakah yang boleh dipakai ikut dalam Islam? Soalan apa gini? Jawabnya kain tak kira brand apa pun boleh pakai belaka. Dengan syarat dia menutup aurat, dengan syarat jangan menyerupai pakaian yang khas untuk upacara agama lain. Tu. Tak boleh. Yang sebenarnya tak wajib orang perempuan ni pakai tudung, wajib tutup aurat je. Faham? Jadi tak pakai tudung, dia tutup aurat. Dosa tak lagi? Dia tak pakai tudung tapi tutup aurat. Dosa tak? Bukan wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Jadi kadang-kadang pakai tudung, pakai jubah masih berdosa. Pakai seluar jin tak berdosa. Guana gitu. Dia pakai seluar jin tapi seluar dia labuh, seluar dia longgar. Dia pakai baju tutup sampai punggung. Nak dosa apa lagi? Hak ni pula muslimat pakai jubah tapi ketat, stres, nampak betul tubuh. 29, 21, 60. Faham? Soalan seterusnya.
Ni lebih kurang. Kain lembut jenis lekra boleh buat tudung tak untuk orang perempuan? Boleh. Jangan sampai nampak warna kulit. Sebab bentuk kepala orang puang ni, dua anggota badan yang dimaaf dalam bab menutup aurat, kepala dan bau. Orang perempuan bila dia pakai tudung, dia dapat tudungnya bentuk muka, tekak, dagu, tak nampak pasal dia pakai tudung. Tapi bentuk kepala bulat tu nampak tak? Nampak juga. Mungkin dia Mekah ke, di Mesir ke, di Malaysia ke, Indonesia ke, kalau pakai tudung nampak tak bentuk kepala? Nampak juga. Ni apa panggil illa ma zahara minha, yang tak boleh lagi kita sembunyikan. Sebab tu tak wajib kita pakai peruyuk dalam, nampak pas segi gitu. Yang kedua, kepala bau. Dia pakai jubah daripada negara mana pun, dia akan nampak kepala bau ni. Ni bentuk aurat ni dimaaf pada syarak. Tak wajib kena berbuluh dulu buat gitu. Tak wajib, kerana menyusahkan. Faham? Soalan seterusnya. Baik. Saya sering kali mimpi di patuk ular. Bagaimana kita nak tak mau mimpi patuk ular? Kerana pada pandangan mengatakan mimpi tersebut jika lelaki akan kena sihir. Jawabnya, mimpi jangan jadikan sebagai akidah. Akidah ini wajib kita percaya. Tak percaya tak boleh. Mimpi jangan sampai begitu. Ada 3 jenis mimpi. Yang pertama, mimpi yang baik. Mimpi pergi belajar fardu ain, mimpi jumpa ulama, mimpi pergi Mekah, mimpi tengok syurga, mimpi buat haji dan sebagainya. Mimpi derma anak yatim. Ni mimpi-mimpi yang baik. Kadang-kadang membawa tafsiran yang baik. Dan kalau tak ada tafsiran pun, bermakna Allah nak bawa berita gembira kepada kita di dalam tidur. Yang kedua, mimpi syaitan, iaitu nampak yang jahat-jahat. Tujuannya supaya kita cemas, supaya kita syak, supaya kita was-was, atau kita supaya takut. Nabi kata kalau mimpi-mimpi syaitan atu gini, rima kejar kita, tak boleh nak lari. Depan rima belang, tepi rima akor, sini rima kumbang, belakang JKK ada. Faham tak? Tak boleh nak lari kita. Bangun Allah, mimpinya aku. Sunat berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah 3 kali. Faham? Tu ada belaka dah. Buat gini, tuh. Jangan ludah sungguh. Ludah. Tak. Bini dia tengah tidur, bau bagi atas muka bini. Ijah tadi. Faham tak? Saya kerja jabatan kerajaan, saya bergaji RM1,100. Saya bayar ansuran kereta RM550. Lebihnya cukup nak buat belanja saya je. Adakah ia boleh dikira sebagai nafkah pada isteri sekiranya isteri yang gunakan kereta tersebut? Isteri saya juga bekerja. Baik. Dia kata setelah dibayar gaji, dia ada tinggal RM500 untuk dia belanja. Dan bolehkah dia tak beri nafkah yang lain pada isteri dia? Isteri dia sudah bekerja. Jawabnya, jikalau isterinya meredakan, maka tak apa. Faham? Sebab nafkah ni 3 perkara wajib kita bayar. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. 3 perkara. Kalau isteri kata tak payah bayar, barulah halal setiap bulan. Tapi kalau isteri kata kena bayar, wajib kena beri juga. Faham? 3 perkara. Tempat tinggal kita kena bayar, sewanya. Kalau beli rumah kita kena bayar bulanan. Kemudian makan, minum dan pakaian. Makan, minum 2 kali sehari, pakaian 2 pasang setahun. Sekalipun isteri dia sudah bekerja, tetap wajib dibayar oleh suami. Jadi suami tadi kena beritahu pada isteri dia, saya tak mampu lagi nak beri nafkah. Kerana tak kena buat bayar rumah dan sebagainya, kereta lagi. Tak, tinggal 500 belanja saya. Boleh tak awak pakai duit awak untuk nafkah? Dia kata tak apalah bang, saya pakai duit saya. Barulah tidak dosa kita tidak beri. Soalan yang ke second lah pada malam ini. Hak baki lagi kita mari semula Langkawi ni insya-Allah. Tak pasal kalau nak jawab semua pukul 3 pagi baru habis.
Sekarang budaya akad nikah dilakukan dalam masjid. Kebiasaannya majlis akan dilangsungkan lepas solat Zuhur atau solat Asar. Soalnya ramai pengirim pengantin dia tak ambil peluang untuk solat secara jemaah. Bagaimana kedudukan solat mereka? Apa pandangan Ustaz? Baik. Orang yang mari ke masjid, patu orang solat jemaah, dia tak solat jemaah. Jawabnya bagaimana? Hukum solat jemaah menyertai solat jemaah, hukumnya adalah tidak fardu ain. Jadi orang yang menyertai solat jemaah, dia akan mendapat kelebihan yang sangat banyak. Orang yang tidak menyertai solat jemaah, dia akan rugi. Solatnya sah, ada pahala, tetapi dia rugi besar. Kalau menega kau, untung sikit sangat, tak untung banyak. Jadi sepatutnya kalau kita sudah sapa di tempat berjemaah, sertailah jemaah. Sedangkan yang tak sapa pun mari nak sertai jemaah. Jadi rugi sangat kadang-kadang kita. Kalau kita tak dang jemaah dengan orang ramai, jemaah lah 2 orang pun tak apa dah, kata ulama. Biar ada nama jemaah. Tu yang terbaik. Dah? Pulau Pinang ni menjadi tempat persinggahan pelancong dan menggunakan masjid hanya untuk mandi dan tandas, meninggalkan macam-macam sampah sarak. Bagaimana yang sepatutnya? Ni hak kita sebut sama. Masjid jadi tempat berak kecil. Faham? Bila sakit perut, singgah masjid. Bila lah kenyang perut, pergi karaoke. Faham tak? Hak mari kuliah tak? Nak mari sembahyang jemaah tak? Nak mari tazkirah tak sekali-kali? Ini golongan-golongan yang dia tak faham benda masjid ni sebenarnya. Dia ingat masjid ni tempat orang melacung apa. Orang golongan ni orang ni golongan bodoh sombong. Bodoh sombong. Kalau bodoh saja okey lagi. Bodoh sombong pula tu. Faham? Mu lalu masjid ada tazkirah, dengarlah. Sebab siapa yang belum habis belajar fardu ain, ada orang mari mengajar fardu ain, dia tak mari dengar, berdosa. Faham? Jangan main-main belajar ilmu ni. Orang yang beramal tanpa ilmu boleh jadi amalannya rosak. Tak usah kata tafsir Quran, alif ba ta tak belajar, tak betul. Tak usah kata ilmu hadis. Faham? Tapi saat ni lah kerajaan pun kadang-kadang masalah kau. Ni bukan kita yang anti kerajaan, tidak. Macam awak mari benda-benda yang tidak patut dalam tempat kita. Jadi anak-anak kita jadi mangsa. Dengan berjoget lah begitu begini, benda-benda yang Tuhan marah, tak payah. Hiburan ni boleh dalam Islam. Tapi jangan sampai hiburan yang haram. Pasal bumi ni, Langkawi ni milik Kedah ke milik Allah? Boleh jawab? Cuba jawab. Salah jawab aku tibai tak kepala. Faham tak? Ni Pulau Langkawi milik Kedah ke milik Allah? Biar jelas gitu. Bila milik Allah kena ikut peraturan Allah. Dah milik dia. Macam kita, kereta kita ikut suka kita. Tapi kalau kereta orang kita boleh buat ikut suka? Tak boleh. Tuan jiran kita nak pergi jalan balik kampung, dia tinggal kereta, dia bagi anak kunci ke kita. Suruh tolong start, dia nak balik sebulan. Kita pun tengok kereta dia, tak comel warna biru ni. Bagi hantar workshop tukar hijab. Tak lawa cermin gini masjid ni. Jiran suruh start je, tak lawa kita tukar cermin gelap bubuh, pelik tukar, azab besar boleh muat buahnya. Faham tak? Haram tu, harta orang tak boleh, tapi kalau harta kita boleh. Kita beli BLM Proton, balik terus pergi kedai tukang, tak pergi kat bengkel kereta, kat tukang rumah. Ini cermin buang masuk nako. Faham tak? Pakai buka gini. Faham lagi? Jadi sekarang ni kita kena faham ni, udara yang kita sejuk milik Allah, tanah yang kita pijak milik Allah, Pulau Langkawi milik Allah, negeri Kedah milik Allah, langit yang kita junjung milik Allah. Maka wajib kena ikut peraturan Allah. Nak sokong tutup aurat,
Nak apa benda ni, nak hiburan, ikut perintah. Nak menyanyi, jangan siapa ada semayang. Nak berhibur, jangan siapa ada arak dan sebagainya. Ni berlambak-lambak tengok arak. Adakah Allah akan tanya, hei sepulang, bukan mu hari itu jadi menteri besar? Tuhan akan tanya, saya. Hang buat apa di Pulau Langkawi sampai ada arak ni berlori-lori boleh minum? Casper ada, Tiger Beer ada, San Miguel ada, VSOP ada, wine ada, champagne ada, Toddy ada, Bacardi ada, Johnny Walker, Johnny Quengo, jenis stout ada, unggal lagi nak ada, nak suruh sabdu nak ada. Ketak jawab. Takut gitu je. Jadi Tuhan beri kuasa memerintah di dalam negeri Kedah, hapuskan apa yang Tuhan haramkan. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Judi dan arak adalah kotor, najis, kerja-kerja syaitan. Fajtanibu, kamu kena hentikan. Kalau tidak, kamu jadi syaitan. Tak ada kira siapa-siapa. Ni patut aku sebut hal ni, jangan marah, bagi bring kat aku. Jadi manusia pun sombong. Allah panggil, Tok Bila panggil, tak mari berak, mari kecing. Dia jadi tempat buang najis dia. Batu pamper anak pula lepa merata-rata. Pergi negeri orang putih dalam tandas boleh makan nasi. Pergi di masjid dalam tandas, Masya Allah. Padahal kita agama yang paling bersih, agama paling suci. Masjid pula tempat yang paling hebat, tapi jadi paling kotor. Pasal apa? Islam tak molek? Tak, penganut tak molek. Faham? Dan berak tu tak pang pula. Faham tak? Berat menandang tu. Macam lembu. Kalau lembu tak pang, okey, manusia kan ada tekan flash sampai kena tulis tolong flash selepas guna. Patut tak payah tulis tau. Ada satu tanda tu kita masuk tak boleh pijak. Tempat pijak tu dia berak. Yang siapa merecik di dinding ada najis. Najis tu naik di dinding penuh. Siapa tempat pegang tali tu ada najis. Macam mana ni? Ni macam mana berak handstand ni? Faham tak? Baik, soalan yang terakhir pada malam ini. Baik. Satu keluarga ambil bayi sebagai anak angkat, bagaimana cara untuk mengelak masalah aurat keluarga itu? Jika anak lelaki itu dengan ibu angkatnya atau perempuan dengan bapa angkat, tolong jelaskan, selesaikan masalah ini. Bagaimana nak selesaikan masalah hutang yang tinggal oleh si mati, sedangkan sendiri tak berharta, dan saya pohon doa terbaik buat si mati. Orang mati tinggal hutang, kemudian dia kata masalah anak angkat. Anak angkat ni gini, kita nak jadi masalah anak angkat supaya senang masalah aurat. Ambil anak angkat tu dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, jikalau anak angkat itu kita laki-laki, kalau nak ambil anak angkat itu perempuan. Nampak? Gini. Yang pertama, anak angkat itu jangan sampai 2 tahun. Faham? Ambil sebelum genap 2 tahun. Yang pertama, kaedah dia. Yang kedua, ambil masa adik-beradik kita sedang mengandung atau ada susu. Faham lagi? Kita nak ambil anak angkat perempuan, ambil masa adik kita perempuan atau kakak kita ada susu. Faham lagi? Jadi bila kita ambil, kita susukan dengan kakak kita. 5 kali susu jadi anak susu kakak kita. Faham lagi? Anak susu kakak kita atau anak susu adik kita. Berarti kena panggil anak kopek. Dengan kita anak saudara susu. Anak angkat tu jadi anak saudara susu. Anak saudara susu hukum dia macam mana? Cik tak berapa faham lah. Lagu ni nak senang, anak saudara susu, buang perkataan susu.
tinggal anak saudara. Tu hukum dia. Faham lagi? Jadi dia ngopek nyusu dengan kakak kita, dia akan jadi anak susuan kakak kita. Dengan kita anak akak tu jadi anak saudara. Anak saudara budak perempuan ni kalau besar tak payah tudung rambut. Faham lagi? Senang duduk dalam rumah dengan kita. Kalau nak ambil anak laki-laki pula, dia akan jadi masalah dengan isteri kita. Faham? Tidak dengan kita. Pasal dia laki-laki. Maka ambillah ketika adik-beradik bini kita ada susu. Tak ada adik-beradik, mak saudara dia. Tak ada mak saudara, anak saudara dia. Faham? Biar jadi nasak dengan kita. Dan budak tu jangan sampai 2 tahun. Nah, ni anak akak ambil tingkatan 5. Lepas tu bagi susu. Mati mak saudara susu. Dah mulut macam rimau mulut. Mati terus mak saudara susu. Tu cara dia. Jadi kalau kita belajar, senang dia nak buat. Dia akan jadi anak saudara susu, maka jadi macam anak kita. Anak angkat. Dah guna anak angkat tak akan tudung, tak payah sebab anak saudara kita. Kataan susu buang. Baik. Kehadiran pada malam ini lebih kurang 10,000 orang. Jadi tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Inilah kelebihan tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Bukan kelebihan berkat penceramah. Berkat diri masing-masing. Berkat ni maknanya kebajikan. Kalau tak ada kebajikan, tak boleh mari. Kalau tak boleh mari, ceramah seorang. Gila babi orang panggil. Faham tak? Jadi kita terima kasih kepada semua yang susah payah, pihak masjid, Imam Bilal JK, pengurusi, JKK ke apa, rela, polis, apa lagi, SB, semua sekali terima kasih. Yang paling hebat sekali para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas jasa dan pahala tuan-tuan semua mai sini, dan derma-derma tadi tu imam tak mampu nak balas, Allah yang akan balas. Paling sedikit pun Allah akan bagi. Macam Nabi kata 70 orang isteri yang umur 17 tahun, satu istana dalam syurga, dan tanah orang yang paling koman masuk syurga iaitu daripada Yaman sampai ke Syria 1500 km. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salam lepas solat lah. Lepas solat.